bulat pada nasiyah itu ditukar bunyi kepada huruf bin nasiyah. Asalnya bin nasiyati, kita tak baca bin nasiyati, kita matikan bin nasiyah. Kemudian ayat yang ke-16, nasiyatin kadhibatin khati'ah. Nasiyah ana man asli, siyatin kadhibah, tanwin pada ta marbutah, ta bulat pada nasiyah itu bertemu dengan huruf kaf, maka hukumnya ikhfa hakiki, menyembunyikan bunyi tanwin yang bertemu dengan huruf kaf berserta dengung. Kadhibatin khati'ah, ka tu mat tabi'i, ada pada bacaan, tiada pada tulisan. Kadhibatin, dua harakat juga sama, mat tabi'i itu dua harakat juga. Kadhibatin khati'ah, kadhibatin khati'ah, ta pada kadhibatin, ta bulat ta marbutah itu bertemu dengan huruf kha, maka hukumnya izhar halqi, bukannya tapi bertemu dengan huruf kha, maka dizahirkan, dinyatakan bunyi tanwin yang bertemu dengan huruf kha itu, tanpa dengung. Khati'ah, khati'ah, kha itu mad asli, dua harakat panjangnya, khati'ah. Khati, asalnya khati'atin, kita matikan jadi khati'ah. Kalau kita sambung, maka hukum di sana ialah ta marbutah, ta bulat itu bertemu dengan huruf fa pada kalimah yang ayat berikutnya, ayat yang ke-17, falyad'u itu, maka jadilah hukum dia ikhfa haqiqi. Tanwin bertemu dengan huruf fa, disembunyikan bunyi tanwin bertemu dengan huruf fa itu. Khati'atin falyad'u, kalau kita matikan atau kita wakafkan, jadilah khati'ah. Ayat yang ke-17, falyad'u nadiyah, falyad'u nadiyah, ud'u, falyad'u, dal mati di tengah kalimah itu, hukum dia qalqalah sughra, falyad'u nadiyah, na itu mad asli, nadiyah, itu ha itu kita matikan mi dia. Kalau sambung, maka hu itu bertemu dengan sanada'u, hu itu ada hukum dia, iaitu mad silah qasirah, dua harakat saja. Itu ada tanda waw kecil di sebelah hu itu, nadiyah, falyad'u nadiyahu sanada'u, gitu. Kalau kita wakafkan, falyad'u nadiyah. Ayat yang ke-18, sanada'u zabaniyah, sanada'u, sama macam falyad'u, dal mati di tengah kalimah, hukum dia qalqalah surah, dilantunkan bunyi dal mati itu dengan kecil sahaja, dengan bunyi lantunan kecil sahaja, falyad'u nadiyah, sanad'u zabaniyah, gitu. Az-zabaniyah, alif lam zai itu alif lam syamsiyah, az-zabaniyah disabdu pada huruf zai itu, zaba, ba itu mad asli, niyah, kalau kita wakafkan az-zabaniyah, kalau kita sambung az-zabaniyata kalla, itu beza dia, kerana huruf ta itu ta bulat atau ta marbutah, bila mati dia bertukar menjadi, bila wakaf bertukar dia menjadi huruf kita baca az-zabaniyah, bersambung az-zabaniyata kalla. Dan ayat yang terakhir sekali, ayat ke-19, kalla, lam alif di atas la, itu mad asli, la lagi sekali mad asli, tuti'hu, tuti'hu, di sini tidak ada hukum apa-apa, tuti'hu, wasjud, 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 ni dia, dal mati di ujung kalimah, maka dibunyikan qalqalah kubra, wasjud, dia kena lantunan itu besar,
wasjud, waqtarib. Ada dua. Satu qalqalah sughra, lantunan kecil pada huruf qalqalah qaf yang mati di tengah kalimah. Waqtarib, tarib. Ada satu lagi qalqalah kubra, kerana ba mati itu berada di hujung kalimah. Waqtarib. Tapi tuan-tuan mungkin pelik kalau kerana huruf ba mati itu tidak ada tanda sukunnya seperti mana pada kalimah usjud. Kenapa? Kerana ba itu apabila dibaca, disambungkan wasal dengan Bismillahirrahmanirrahim sebelum kita nak baca surah Al-Qadar, maka ianya jadi idgham mutamasilain. Tengok kalla la tuti'hu wasjud waqtarib bismillahirrahmanirrahim. Begitu cara dia. Waqtarib bismillahirrahmanirrahim. Kerana ba mati pada waqtarib bertemu dengan ba pada bismillah. Itulah ba itu tidak ada tanda mati atau tanda sukun. Tak ada. Kalau kita berhentikan waqaf pada waqtarib, itu bunyi dia. Maka ba mati itu kita lantunkan bunyinya dengan wa, dengan u besar, kerana ianya hukumnya qalqalah kubra. Wallahu a'lam. Itulah dia sedikit kupasan tentang hukum-hukum tajwid yang ada di dalam ayat 9 hingga ayat 19 surah Al-Alaq. Baik, kita pergi kepada terjemahan harfiah. Al-ra'aita alladhi yanha, adakah ra'aita, nampak olehmu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala tanya, adakah kamu melihat alladhi, orang yang yanha, melarang. Kemudian ayat yang ke-10, abdan, seorang hamba, idza, apabila solat, ia semayang. Jadi orang yang melarang seorang hamba semayang ini dituju kepada Abu Jahal. Sebenarnya kita dah kupas dalam kupasan sebab turunnya ayat yang ke-9 dan ke-10 untuk surah Al-Alaq, ketika muqaddimah surah Al-Alaq dulu. Kemudian ayat yang ke-11, Ara'aita in kana 'alal huda, adakah ra'aita, nampak olehmu, in, jika, kana, adalah ia, yakni Nabi Muhammad SAW, ni maaf saya, Abu Jahal, in kana, kana itu balik pada Abu Jahal, ala, berada, yakni di atas, al-huda, petunjuk. Bila kamu nampak orang gini melarang orang lain solat, melarang orang lain melakukan amal kebaikan, adakah orang ini ada petunjuk dari Allah SWT? Au amara bit taqwa, ayat ini ke-12, au, atau amara, yang menyuruh orang bit taqwa, bertakwa. Jadi bit taqwa itu ba zaidah, ba tambahan, tidak ada makna yang tertentu. Jadi at-taqwa, ba itu ba zaidah. Ba zaidah ni ba tambahan untuk menyedapkan bacaan ayat, sebutan ayat kalimah at-taqwa itu. Inilah cantiknya bahasa Al-Quran. Wallahu a'lam. Kemudian ayat yang ke-13, ara'aita in kadzaba wa tawalla, adakah nampak, ara'aita, nampak olehmu, in, jika, kadzaba, ia mendustakan, ini Al-Quran, wa, dan tawalla, berpaling, Abu Jahal. Sebenarnya Abu Jahal, dalam sejarahnya, Abu Jahal mengakui bahawa Al-Quran itu adalah wahyu, bukannya bikinan atau tulisan Nabi Muhammad SAW. Tetapi beliau tetap mendustakan kebenaran yang dalam Quran itu dan berpaling
dari mengakui